Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Master Shiro. Hari ini saya nak kongsi dengan anda faedah-faedah menulis e-book. Okey, ramai kat luar sana nak tulis e-book tapi tak masih bertanya kepada saya apakah faedah menulis e-book. So hari ini saya nak kongsi dengan anda apakah faedah menulis e-book. Stay tune. Tekan subscribe dan juga loceng bagi notifikasi video-video terkini daripada saya. Faedah menulis e-book yang pertama adalah kita rasa kepuasan diri. Itu yang saya rasa dan saya bersama-sama peserta-peserta khusus bersama Master Shiro Global Academy, okey, kami dah hasilkan banyak e-book, okey, lebih kurang 600 e-book yang dah berjaya dihasilkan oleh penulis-penulis amatur yang biasa-biasa. Okey, apabila siap e-book mereka, selama ni mereka rasa macam rasa macam boleh ke tulis e-book, boleh ke menulis, boleh ke berkarya. So kita tukar, saya cakap, saya beritahu, saya kongsi, kita tukar cara e-book dulu. Kita bermula dengan e-book dahulu, maknanya buku elektronik, kerana ianya mudah diterbitkan, mudah tiada kopi cetakan, okey, boleh lebih pantas. So bila e-book mereka siap, mereka rasa puas, okey, kepuasan diri. Okey, yang kedua, keyakinan diri. Apabila saya lihat saya lihat saya dah jumpa ramai peserta belajar menulis e-book bersama saya, okey, mula-mula kurang keyakinan. Okey, keyakinan ni bukan keyakinan tentang menulis saja, keyakinan bercakap di hadapan orang, keyakinan untuk membuat perniagaan mereka. Tetapi bila ada e-book yang mereka tulis sendiri, mereka punya keyakinan makin naik. Contoh, jika anda mempunyai satu perniagaan, contoh anda adalah seorang ejen hartanah, okey, sebelum mungkin baru bermula jadi ejen hartanah, baru sebulan 2 bulan masih baru belajar apa kan. So nak approach orang pun takut-takut, segan-segan. Tapi bila saya jumpa, saya share idea ni, okey, dah belajar kan tentang hartanah, buat e-book, tulis e-book simple, apa yang you faham daripada slide-slide yang you belajar dengan you punya you punya senior, daripada you punya training HQ apa semua, buat dalam bentuk e-book. Dan dengan e-book yang beliau tulis, beliau lebih yakin untuk bercerita dengan orang, kerana orang tengok prospek melihat beliau ada e-book yang untuk rujukan. Nampak tak? So keyakinan diri tu terus meningkat. Itulah antara faedahnya. Okey, yang ketiga adalah penghormatan terhadap kepakaran yang dimiliki. Hari ni tuan-tuan dan puan, ramai orang ada kepakaran, betul tak? Pakar masak, pakar buat roti, pakar matematik. Tapi kadang-kadang kita ni tidak mendapat penghormatan, tidak dapat expectation daripada orang. Contoh, bila kita nak mengajar, nak buat tuition matematik, contoh kita dah berhenti daripada jadi cikgu, and then kita nak buat tuition. Kadang-kadang orang, bila kita letak yuran sebulan berapa ratus yang kita letak, orang tidak hargai. Kadang-kadang orang cakap kenapa mahal sangat. So bagi saya itu adalah salah satu perkara yang membawa maksud penghormatan diri kita tu. Okey, kita mesti ada expectation daripada orang. Okey, so e-book membantu. Apabila you ada e-book, you ada tulis e-book sendiri, e-book ni akan membantu kita, okey, untuk meningkatkan kita punya expectation daripada orang. Orang akan hormat kita lebih kerana kita ada buku. Tak percaya? Cuba tuan-tuan perempuan pergi kedai buku. Bila pergi kedai buku, you all akan tengok buku, betul tak? You nak beli buku, kita akan tengok tak nama penulis tersebut. Kita akan rasa macam, wah, hebatnya penulis ni, betul tak? So penghormatan diri penulis tu naik. Kalau kata kita pandai buat roti, tapi nak ajar orang buat roti, orang tak percaya. Patut ada orang percaya dan kita letak yuran. Bila letak yuran, mereka rasa macam, wah, mahalnya. So ilmu kita tidak dihormati. Tapi bila kita ada e-book, mereka punya expectation akan naik. Ini pengalaman saya sendiri. Okey, yang seterusnya adalah meningkatkan kepakaran dalam bidang tersendiri. Dengan e-book yang kita ada, kita boleh olah lagi apa kita punya kepakaran yang kita ada tu, kita boleh olah. So contoh dalam sudut keselamatan, dan keselamatannya macam-macam pecahan dia. Keselamatan bekerja, keselamatan alam sekitar, okey, keselamatan di tempat kerja, keselamatan di rumah, kan? Macam mana keselamatan untuk anak-anak di rumah, terpijak sabun jatuh dalam bilik air, okey, bagaimana nak menghindari, okey, prevention prevention kecederaan berlaku di rumah, kecederaan sewaktu bersukan. Ini semua dalam tajuk
keselamatan. Nampak tak? Keselamatan. So, kalau kata tuan-tuan perempuan adalah pakar keselamatan, tuan-tuan perempuan boleh buat banyak ibu tentang keselamatan. Buat. Kita keselamatan di taska. Mungkin ibu tuan-tuan perempuan akan menjadi rujukan kepada pengusaha-pengusaha, pemilik-pemilik taska. Nampak tak? This is a market ada kat situ. So, itulah antara faedahnya. Dan apa faedah lagi ni? Okey, kita boleh meningkatkan jualan dan juga pelanggan untuk perniagaan sedia ada. Macam saya cakap, dia lah, bila kita ada e-book, kita ada buku, kita boleh tambah lagi kita punya perkhidmatan. Contohnya kalau kita buat training, kita sebagai seorang trainer ada buat kursus motivasi, kursus counselling, apa benda kan. Bila kita ada e-book, orang lagi confident dengan kita. Nampak tak? Okey, kita boleh kongsi lagi kita punya ilmu. Okey, kita boleh tingkatkan perniagaan kita. Kita ada buat sewa dewan ke, kita buat apa ke. Okey, kalau kita buat sewa dewan, kita buat e-book tentang 10 dewan sewa yang murah di Lembah Kelang. So, kita jumpa owner-owner owner-owner sewa dewan ni, kita jadikan satu e-book, kita bergabung and then kita bagi maklumat pada orang. And then tuan-tuan puan-puan boleh ambil upah untuk menulis e-book untuk pemilik perniagaan ini. Contoh kalau pemilik homestay, you all boleh minta bayaran upah daripada 10 pemilik homestay. Okey, mintalah seorang 100 apa, buatkan satu e-book mereka untuk meningkatkan perniagaan mereka. So, satu pengusaha bayar kita RM100 pun tak apalah, kita letak gambar dia. Nampak gambar kedai, nampak homestay beliau, cerita homestay beliau. So, e-book ni tak perlukan kos yang banyak tau. Kalau dapat 10 homestay, you dah dapat RM1,000 kat situ dah. Just ambil gambar, masuk dalam PDF and then kita masuk, kita tolong bantu sebarkan, jual. Itu faedah untuk jika anda nak tingkatkan jualan perniagaan seorang yang sedia ada. Okey, apa seterusnya seru? Seterusnya ni saya tengok rasa sekarang hari ni ramai orang dia nak berniaga, dia kena jadi influencer, betul tak? Dia kena jadi popular sikit lah kan. Bukan nak jadi popular macam artis sangat, tetapi dalam era perniagaan sekarang ni yang penuh competition, penuh persaingan, penuh saingan daripada macam-macam dihimpit. Kalau produk kesihatan saja berlambak-lambak di pasaran. Produk apa lagi? Produk peralatan pinggan mangkuk. Banyak kat pasaran. So, banyak perniagaan-perniagaan yang tumbuh macam cendawan. So, kalau kata nak cerita pasal motivator apa semua ni, lagilah bersaing tuan-tuan untuk dapatkan job. Okey, e-book boleh bantu untuk show off marketing. Maksudnya hari ni bila tuan-tuan ada e-book, contoh kita jual produk menghilangkan jerawat, contoh menghilangkan jerawat. Dulu saya banyak jerawat. Okey. Sebab saya bagi contoh bagai macam mana nak hilangkan jerawat. Okey, 10 petua untuk hilangkan jerawat. Okey, so kita buat e-book tentang 10 petua hilangkan jerawat, sedangkan kita menjual produk untuk hilangkan jerawat. So, apabila kita menulis e-book, menulis e-book tentang tip-tip ni, orang suka baca dan orang yang mencari e-book tersebut mesti mempunyai masalah jerawat. Okey, apa yang pentingnya kat sini, saya juga ada buat satu sistem yang orang akan beli e-book tuan-tuan perempuan, beli e-book kita dan kita dapat database, dapat nombor telefon mereka untuk kita follow up. Okey, tuan puan ada masalah jerawat ke? Saya Kak Ani, saya adalah penulis e-book 10 petua hilangkan jerawat tadi. So pembaca tu akan wow, penulis ni sendiri yang hubungi saya. So, saya ada buat konsultan dan saya ada produk untuk akak kalau akak nak. Contoh, nampak tak? So, kita boleh show off marketing dengan menggunakan e-book kita. So, kita boleh dapat database yang banyak, kita boleh collect database. Itu adalah faedah untuk peniaga yang sedia ada. Kita boleh jadi popular. Kita boleh jadi popular. So, hari ni kita nak jadi influencer kan? Kalau kata nak berniaga, kena jadi influencer sikit tuan. Kalau sedangkan Colgate, Dettol, Maggi, company-company yang dah famous ni pun masih bayar berpuluh-puluh ribu iklan di TV. Dalam masa seminit punya iklan pun berpuluh-puluh ribu diorang bayar. Kenapa? Supaya tak nak orang tak nak pelanggan mereka lari kepada syarikat-syarikat yang baru, jenama-jenama yang baru. Maksudnya mereka masih doktrin otak kita, kalau dengar mi segera je Maggi, sedangkan kita beli jenama lain, tapi kita akan sebut makan Maggi, tapi jenama tu bukan Maggi. Nampak tak? So, bila apa saja kita sebut, contoh kita hari ni ada minuman berasaskan kokok.
kita ada apa jenama ni, Vico apa semua, tapi belum sebut Milo. Kenapa? Mereka dah doktrin otak kita daripada kita kecil. Iklan kat TV tak berhenti, nampak so syarikat-syarikat besar pun dia masih show off diri mereka untuk influence kita, sebab tu hari ni kita orang-orang biasa kalau ada buat perniagaan baru bermula, kita boleh gunakan kaedah e-book untuk show off marketing untuk menjadi influencer. Okey, seterusnya apa saya share lagi faedahnya mungkin dan mungkin anda boleh jadikan ianya sumber pendapatan sambilan ataupun sumber pendapatan sepenuhnya. Okey, maksudnya kita sebagai penulis e-book ni boleh buat sumber pendapatan, tuan-tuan. So hari ni kat luar sana ramai orang mencari e-book. E-book berbeza dengan buku fizikal. Buku fizikal dia kadang-kadang tebal, okey. Dan buku fizikal ni banyak cerita novel, tentang kisah-kisah yang tebal-tebal lah bukunya. So orang yang mencari buku fizikal sini selalunya ulat-ulat buku, okey. Orang yang minat baca buku macam saya minat baca buku apa semua. Tapi kalau orang yang tak minat baca buku, kawan-kawan saya ramai tak minat baca buku, memang tak suka baca buku pun, okey. Yang mana tak minat baca buku ni, mereka takkan beli buku dekat kedai MPH apa. Anak umur macam ni dah masuk 40-an apa semua, memang dah malas cari buku dah, okey. Jadi e-book ni apa beza dia? E-book ni kita menulis tentang panduan, tip, formula cara nak dapat subscriber YouTube, cara nak menjana duit dalam USD daripada rumah, cara nak work from home, cara suri rumah menjana pendapatan dari rumah. So kita bagi tip, kita bagi formula. So ulat buku tidak diperlukan kat sini. Okey, bukan saya tak kata dia perlu langsung. Maksudnya kat sini orang yang bukan ulat buku pun akan cari e-book kita sebab mereka nak mencari formula untuk menambah nilai hidup mereka. Mereka nak cari duit daripada rumah, mereka nak hilangkan masalah jerawat. Sebab apa? E-book berkonsep lebih santai kerana akan dibaca menggunakan gadget, handphone ataupun laptop, tablet apa semua. So ianya bersifat lebih santai. So dan santai dan dia punya objektif adalah untuk menyampaikan maklumat yang ringkas. Contoh macam kita yang penulis doktor apa semua tulis pengalaman pergi haji je. Seorang doktor perubatan, okey, pakar, tetapi menulis e-book tentang persediaan keberangkatan untuk pergi haji. Pengalaman beliau sendiri macam nak pergi buat haji pada tahun 2015 ke 2016 tak silap saya, okey. So nampak tak? Maksudnya kalau kata orang nak pergi haji boleh menggunakan e-book beliau sebab beliau menulis berdasarkan pengalaman beliau sendiri, okey, pergi. So maknanya kita baca lebih rasa senang faham. Okey, nampak tak? Itulah e-book. So kita boleh menjana pendapatan, tuan-tuan. Ini tuan, ramai orang dah kaya kat luar jual e-book tau. Tapi kita masih tak tahu lagi, okey. So hari ni orang boleh menjana pendapatan dari rumah menggunakan e-book. Okey. Kita buat tulis e-book ni juga dia akan mewujudkan satu lah saya masa saya selalu bercakap dalam kelas-kelas secara online apa semua pada peserta kita. Okey, saya selalu cakap kita ni akan rasa macam murah hati untuk bagi ilmu kepada orang. Sebab apa, kadang-kadang bila kalau kata kita amatur, saya cerita pada amatur, pada penulis profesional yang dah menghasilkan banyak buku-buku fizikal yang menonton video saya ni, saya minta maaf, tapi ini saya nak berkongsi kepada yang amatur yang baru nak bermula, yang tuan-tuan. Okey, kadang-kadang kita ni nak hantar manuskrip kepada penerbit tolak apa semua, betul tak? Nak buat buku tebal-tebal pun tak mampu. Sebab apa? Nanti penerbit tolak. Kalau penerbit terima pun penerbit nak print banyak-banyak ribu-ribu nak hantar ke kedai-kedai. So kita bermula dengan e-book dulu. Kita rendah diri, kita bermula dengan e-book dulu. Boleh? Okey, kita boleh jual dekat website, dekat mana-mana. Okey, bila kita tulis e-book ni, kadang-kadang kita boleh bagi percuma kepada orang. Sebab apa? Dia tidak ada kos percetakan. Nampak tak? Kita bagi percuma, kita boleh bagi sedekah kepada orang. Kita boleh infakkan. Kita boleh ni, kalau kata you all tulis cerita tentang tentang tips melawat pesakit, tips pesakit di hospital. Kita boleh pergi hospital, kita boleh infakkan, kita boleh bagi hadiahkan e-book kita ni. Kita minta nombor telefon kat pesakit-pesakit tu, saya nak forwardkan PDF amalan-amalan dia sewaktu dalam hospital. Kita boleh bagi orang ke hospital, tuan-tuan. Kita tak percaya, tuan-tuan pergi dekat klinik kesihatan mana-mana daerah pun, KKM mana-mana daerah, klinik kesihatan, pagi-pagi pukul 7 dah beratur dah, betul tak? Ibu mengandung lah, semua beratur, ramai kan. Ramai orang yang sakit, tuan-tuan. Sebab saya pun masih belum pulih lagi dari sakit saraf saya. Ramai orang sakit. Saya selalu pergi hospital. So saya pergi hospital sebulan 2 kali 3 kali, tuan-tuan, untuk saya punya rawatan. So dekat hospital ramai orang sakit.
Dan mereka ni selalu merintih dengan apa, saya duduk kat ward, 2 kali duduk kat ward, okey, terbaring, terlantar. So mereka ni memerlukan sesuatu yang mereka boleh baca. So kita boleh infakkan, nampak tak? Kita boleh kongsi ilmu secara percuma kepada orang. Sebab apa? Ianya tidak memerlukan kos. Okey, apa lagi kita boleh buat? Kita boleh tambah nilai dalam hidup orang lain. Contoh hari ni, kalau kata tuan-tuan dan puan ada pengalaman menyaga air balang, okey, menyaga air balang. Tuan-tuan dan puan, bila kita share ilmu kita, kita kongsi ilmu kita, kita akan, Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang berganda-ganda. Ini dah tertakluk dah. Sedekah ni bukan duit aja. Sedekah ni ilmu, tuan-tuan. Hari ni kita menyaga dah beribu-ribu. Kita punya tong, kalau bazar Ramadan dulu tu, tong air balang kita banyak sangat, betul banyak kita boleh buat ribu-ribu 30 hari Ramadan tu. So apa kata kali ni kita share ilmu kita dalam bentuk e-book untuk orang lain, tuan-tuan. Hari ni ramai orang yang masih baru nak belajar menyaga ni tak tahu. Saya jumpa dah. So hari ni mungkin kita e-book tuan-tuan perempuan tulis tentang apa tip menyaga air balang ni akan membantu mereka. Sebab bukan senang nak buat air balang. Satu balang tu berapa kos je, nak beli dia punya balang tu aja dah berapa ratus kan kos dia dekat pasaran. Lepas tu nak berapa banyak ais nak letak, berapa banyak nak letak dia punya gula, nak letak apa semua. So tuan-tuan perempuan boleh kongsi ilmu ni kepada mereka. So mereka boleh gunakan e-book tuan-tuan perempuan tanpa pergi kursus mana-mana. Dan tuan-tuan perempuan boleh pula membimbing mereka pula. Kalau kata boleh kenakan yuran kos, yuran untuk ujrah pengorbanan untuk tuan-tuan mengajar, buat pula. Nampak tak? Boleh buka potensi pada peniagaan tuan-tuan perempuan yang sedia ada. So ilmu yang mereka dapat, kalau mereka dapat ilmu tu, mereka menyaga pula tuan-tuan perempuan. Bila mereka menyaga pula menggunakan e-book tuan-tuan perempuan tu, mereka menyaga, mereka dapat hantar anak pergi sekolah, boleh hantar anak pergi sekolah ma'had, tahfiz, hafaz Al-Quran. Kita tuan-tuan perempuan, faedahnya kita pun dapat saham akhirat. Selagi e-book tuan-tuan perempuan digunakan, selagi mereka menyaga, selagi mereka gunakan ilmu tu, tuan-tuan dah berjaya menambahkan nilai dalam hidup orang lain. Itulah faedah menulis e-book. Kita nak pantas ilmu tu sampai, kita nak ilmu tu sampai kepada orang dengan pantas, kita nak orang terus amalkan dengan cepat ilmu yang kita sampaikan. Itulah e-book. Kalau kata buat buku fizikal, boleh, tapi lambat nak sampai, nak post, nak print, nak apa-apa semua. Okey, seterusnya adalah kita boleh merakam sejarah. Macam saya suka menulis dalam Facebook saya kisah anak saya. Kadang-kadang cerita saya berulang-ulang. Kadang orang tengok, tuan itu tuan dah post lah gambar tu, kenapa tuan post lagi? Jawapan saya, suka hati saya lah, tu Facebook saya. Kenapa saya post macam tu, tuan-tuan? Sebab saya nak senasa ada benda yang direkodkan. Apabila saya pejam mata, ajar saya tiba, kita kena percaya mati bila masa boleh berlaku. Mungkin sekarang ni anak saya kecil. Anak saya yang pertama umur 12 tahun, yang kedua 7 tahun, yang ketiga 3 tahun. Okey, 3 beradik. So sekarang ni mungkin mereka tak nampak. Mereka tak tahu betapa saya sayangkan mereka. Tapi apabila saya pejam mata, kemungkinan mereka akan scroll FB saya tu. Okey, FB saya, bila mereka dewasa lah, mereka dah besar, mereka mungkin ada FB, kalau FB ada lagi waktu tu, mungkin mereka akan tengok betapa, wah, papa aku, ayah aku ni selalu post pasal kami. Nampak tak? Di situ kita merakamkan sejarah kita. Macam kita bermain waktu baby, waktu hari pertama kita dukung mereka di hospital, sebagai seorang ayah nak dukung pun tak pandai, tuan, menggelabah kan. So kita rakamkan sejarah. Tapi itu dalam Facebook. Nampak tak? Hari ni apa kata kita buat dalam bentuk e-book? Okey, dalam bentuk e-book. Bila dalam bentuk e-book, kita dah cantikkan dia dah. Kalau dalam Facebook tu dia berterabur, tu tak? Berterabur cerita. Kejap esok posting jual barang, kejap esok posting sejarah hidup pula, lain macam-macam. So kita jadikan dia dalam bentuk e-book. Jadi dalam bentuk e-book. So ada buku yang kita tinggalkan. Okey, kita tinggalkan buku tu, sejarah hidup kita. Bubuhlah gambar-gambar kita, cari gambar-gambar kita lama-lama tu, gambar-gambar kita sekolah dengan cikgu kita yang dah meninggal ke mana tu, kita letak susun. Dia akan menambahkan kita punya memori untuk bila kita tak ada. So kita boleh merakam sejarah. Orang beli tak beli nombor 2, tuan-tuan. Apa yang penting niat kita tu dulu. Niat kita, betulkan niat kita. Kita nak jual ke ataupun kita nak jadikan dia sebagai khazanah. Hari ni kita hidup, mungkin buku e-book yang tuan-tuan tulis tentang sejarah hidup tuan-tuan perempuan tu, orang tak indah kan. Tapi bila kita pejam mata, tuan-tuan, kemungkinan orang mencari. Sebab kawan-kawan kita rindu kita. Kawan-kawan kita nak cari kita, nak doa kita. Mungkin mereka nak bantu keluarga kita. Dengan cara apa? Takkan nak sedekah aja. Kadang-kadang diorang boleh membeli e-book kita tu untuk membantu keluarga kita pula. Nampak tak? Kita tinggalkan satu legasi yang boleh anak-anak, isteri kita jual pula e-book kita tu. Okey, apa lagi kita boleh mendidik masyarakat. Okey? Bila kita menulis ni, kita boleh mendidik masyarakat. So, kita tulis apa yang kita tahu dulu, tuan-tuan puan. Lepas tu baru kita tengok trend. Okey, mula-mula kita tulis apa yang kita tahu dulu. Okey, tahu buat 7 resepi
seperti nenek saya yang dah lupa. Tulis. Okey, tulis. Maksudnya, tulis apa yang kita tahu dulu. Okey, kita boleh mendidik masyarakat tentang keganasan rumah tangga, bully di sekolah. Okey, mana motivator tu yang buat tu, yang buat motivation di sekolah, kita boleh buat macam mana bully ni. Okey, so benda-benda ni semua tuan. Kalau tuan-tuan dan puan ada pengalaman tentang penguat kuasa, bekas polis, bekas tentera, bekas apa, 10 tip mendidik anak cara ala-ala tentera. Nampak tak? Kalau kat luar sana ramai orang tak tahu macam mana hidup seorang tentera, betul tak? Baju pun susun satu. Macam kita nak didik anak kita pula. So ramai orang awam kat luar nak tahu macam mana tentera didik anak mereka. Baju satu, baju dua, baju tiga. So ini yang kita nak kita boleh share kepada orang di luar dengan pengalaman kita yang dulu. Okey, yang terakhir sekali saya share ni adalah menulis e-book ni kadang kita boleh menghibur orang ramai. Okey, e-book ni senang, simple, kita boleh buat dalam bentuk fiction, kita boleh bentuk apa tu, kita boleh hiburkan orang dengan menulis. Tuan-tuan, kita boleh hiburkan orang. Kalau kita tengok sejarah-sejarah dahulu pun, kalau kita baca sirah-sirah pada sahabat-sahabat, okey, zaman Abbasiyah, zaman apa semua tu, Uthmaniyah apa semua, mereka kadang-kadang ada pelipur lara, okey, untuk bercerita, untuk menghiburkan. So benda-benda tu ditulis, tuan-tuan. Mengikut saya punya kajian, benda-benda tersebut ditulis. Tetapi kita kena carilah apa yang cerita-cerita tu. Kan benda ni menghiburkan. Bila kita baca tu cerita pasal keldai lah, benda menghiburkan. Kita ambil senang lah, kita tak usah ambil jauh lah. Tadi saya cakap Abbasiyah, Uthmaniyah jauh sangat kan. So kita ambil cerita-cerita Pak Pandey kan. Nampak tak? Cerita Pak Pandey tu sampai sekarang, okey, dia menjadi benda yang menghiburkan orang. So menulis ni, tuan-tuan dan puan, dia antaranya faedah dia adalah menghiburkan orang. Dan yang paling best kan, saya bagi bonus kepada perempuan, pada tuan-tuan perempuan pada kali ini dalam video saya, faedah menulis ni, tuan-tuan puan, adalah untuk terapi diri kita, terapi emosi kita, terapi sakit kita, terapi jiwa kita yang tak tenang, terapi sakit badan kita, terapi segala-galanya dengan menulis. Jangan kita buat perkara yang mengarut-ngarut, yang tidak kena dengan normal hidup. Okey? So kita luahkan dengan penulisan. Rasa nak menangis, tuan-tuan buat. Rasa sedih, luahkan dengan tulisan. So tulisan kita tu akan menyebabkan kita punya saraf, okey, daripada kepala ke tangan, dia akan tulis, kita akan release the tension. Sebab tu bila kita pergi ke psikiatris, okey, bahagian kesihatan mental dan juga psikiatrik ni, kesihatan mental ni, salah satu penyakit, bukan simptom, sindrom di bawah seliaan psikiatris ni adalah macam kebimbangan, anxiety, stress, anxiety dan juga depression. Tu contoh lah. Anxiety pula dia ada macam-macam pula, dia ada panic attack apa semua ni kan. So antara latihan yang diajar di sana, sebab saya mengikuti di bawah psikiatris, so saya belajar, okey, untuk cara kerja kan dia, sebab saya pengidap saraf dystonia. So dia punya anxiety ada naik sikit, anxiety ada kebimbangan, bimbang nak pingsan. So antara latihan yang diajar adalah menulis. Okey, so bila menulis, kita dapat riliskan kita punya sakit tu. Maknanya bila kita sakit tu, kita akan lupa sakit kita sekejap. Itulah faedah menulis. So tapi kenapa saya cerita pasal menulis e-book? Kerana e-book lebih senang untuk diterbitkan. So tuan-tuan puan, siapa yang berminat untuk belajar menulis e-book? Okey, belajar menulis e-book, cepat-cepat tengok description bawah. Saya akan tinggalkan nombor telefon saya akan tinggalkan maklumat. Okey, boleh klik, boleh hubungi saya, tak ada masalah. Okey, boleh hubungi untuk dapatkan maklumat lanjut tentang kursus-kursus online ataupun offline yang dianjurkan oleh trainer certified trainer saya seluruh Malaysia. Okey, sekarang ni kita ada buat online. Siapa nak tahu preview lagi, nak tahu lebih lanjut daripada apa lagi kelebihan e-book ni, tadi boleh saya cerita faedah, macam mana nak buat duit pula, macam mana nak buat income lebat dalam e-book, macam mana nak dapat sistem jualan e-book, pemasaran ni macam mana, you all kena join preview. Kalau siapa yang berminat nak join preview, just klik link di description, nombor telefon saya, dan saya akan bagi tuan-tuan dan puan dalam satu grup khas untuk kita bekerjasama, untuk kita belajar bersama-sama. Okey, tugas saya hanya amanah Allah Ta'ala bagi. Apa yang saya cakap adalah ilham yang Allah Ta'ala pinjamkan supaya saya dapat sampai kepada tuan-tuan dan puan. Okey, jihad ekonomi, jihad pendidikan, tulislah sesuatu sebelum mata kita tutup. Saya Master Shiro, founder Master Shiro Global Academy dan juga penulis e-book, pengajar e-book untuk
anda semua. Jumpa dalam video akan datang. Jika video ini memberi manfaat kepada anda dan juga mungkin kepada sekeliling anda, sahabat-sahabat family, klik like, share dan komen. Okey? Share biar ilmu ini tersebar dan tuan-tuan perempuan juga mendapat saham pahala jika ilmu ini bermanfaat pada orang lain. Ingat, jangan lupa subscribe saya punya channel. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video akan datang.